Tak salah salur wang persekutuan guna agensi kerajaan persekutuan. Seusai penyaluran wang persekutuan melalui Jabatan Pembangunan Persekutuan JPP, konsep federalisme dalam Perlembagaan Persekutuan kembali hangat dibangkitkan. Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Dr. Zulkarnain Lokman mengulas mengenai kenyataan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar dalam satu program yang menyatakan rasa tidak puas hati Datuk Seri Anwar Ibrahim masih belum memanggil mesyuarat bersama menteri-menteri besar. Kononnya Tun Dr. Mahathir dahulu telah memanggil mesyuarat berkenaan dalam tempoh tidak sampai sebulan setelah dilantik menjadi Perdana Menteri. Namun akhirnya netizen mendedahkan bahawa dakwaan Menteri Besar Terengganu itu karut kerana mesyuarat pertama oleh Tun Dr. Mahathir hanya dibuat dalam tempoh 5 bulan setelah beliau menjawat jawatan Perdana Menteri ke-7. Selain itu, isu bantuan banjir kepada negeri Terengganu dan Kelantan masing-masing RM50 juta juga dibangkitkan kerana wang tersebut dikatakan tidak diserahkan kepada kerajaan negeri untuk diuruskan. Sebaliknya, wang itu disalurkan melalui JPP untuk dibahagi-bahagikan kepada rakyat negeri-negeri itu. Kemudian timbul pula isu bagaimana kehadiran Anwar ke Terengganu dalam rangka menghadap Sultan Terengganu tidak disambut oleh Menteri Besar Terengganu maupun barisan esko-nya. Menurut Zulkarnain, penyokong Anwar dan Ahmad Samsuri berbalah sesama mereka. Penyokong Anwar mengatakan Menteri Besar Terengganu kurang adab dan tidak menghayati akhlak Islam sebagaimana yang diperjuangkan oleh partinya. Penyokong Menteri Besar Terengganu pula menyatakan pihak urus setia Anwar datang ke Terengganu dengan tidak mengikut protokol memberitahu pihak kerajaan negeri. Anehnya, Anwar disambut oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu dan boleh pula menghadap Sultan Terengganu. Adakah pertemuan Anwar dengan Sultan Terengganu itu di luar pengetahuan pejabat Menteri Besar? Tidaklah pula kita ketahui, katanya. Sebaliknya, Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob dan Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli yang kedua-duanya daripada PAS menyantuni Anwar. Berhubung dengan sistem federalisme yang dibangkitkan, Zulkarnain merujuk kepada satu artikel tulisan almarhum Tun Saleh Abbas dalam tahun 1978 bertajuk Federalism in Malaysia Changes in the First 20 Years. Beliau memetik tulisan William H. Ricker yang menyatakan bahawa kerajaan federalisme akan wujud dalam keadaan berikut. Pertama, apabila dua peringkat kerajaan yang memerintah tanah dan rakyat yang sama. Kedua, apabila setiap peringkat kerajaan itu akan mempunyai ruang tindakan yang autonomi. Dan ketiga, apabila ada bentuk jaminan tersendiri bahawa setiap kerajaan itu boleh bertindak mengikut kuasa autonomi yang diberikan itu. Tun Saleh juga memetik tulisan ahli perlembagaan yang terkenal iaitu K.C. Ware yang menegaskan bahawa mesti wujud satu bentuk kerajaan yang bebas tetapi berkoordinasi antara satu sama lain di peringkat persekutuan dan negeri. Ware melihat prinsip ini sebagai salah satu metod untuk pembahagian kuasa supaya kerajaan persekutuan dan negeri itu berada di dalam ruang lingkup tersendiri yang bebas tetapi berkoordinasi antara satu sama lain, jelas Zulkarnain. Beliau seterusnya menerangkan bahawa format sistem federalisme itu terbentuk apabila wujud penentangan terhadap Malayan Union melalui Perjanjian Persekutuan 1948 yang dikekalkan dalam Perlembagaan Persekutuan pada tahun kemerdekaan 1957. Tegasnya, sistem federalisme di Tanah Melayu telah mengekalkan format bias kepada persekutuan. Ini jelas dinyatakan di dalam terma yang diberikan kepada Suruhanjaya Reid semasa menggubar Perlembagaan Persekutuan. Sebab itulah draft Perlembagaan Persekutuan mengandungi senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama dalam jadual ke-9, kata Zulkarnain. Beliau juga menjelaskan bahawa senarai persekutuan mengandungi kesemua perkara yang penting seperti hubungan antarabangsa, pertahanan kewangan, keselamatan dalam negeri, kewarganegaraan, pentadbiran keadilan dan lain-lain. Persekutuan juga mempunyai kuasa yang luas berkaitan percukaian. Negeri hanya mempunyai kuasa berkaitan tanah dan perhutanan. Meskipun begitu, perlembagaan juga menetapkan tanggungjawab persekutuan untuk memberikan bantuan kewangan kepada negeri berasaskan formula jumlah populasi penduduk dan jumlah jalan raya. Selain itu, negeri juga akan mendapat hasil daripada cukai arak, tanah, lombong, hutang, hiburan, fee mahkamah, kecuali mahkamah persekutuan dan lain-lain lagi. Namun, secara umumnya negeri akan tetap bergantung kepada persekutuan daripada sudut kewangan kerana jumlah hasil yang boleh dikutip oleh persekutuan lebih besar daripada yang diperuntukkan kepada negeri, ujarnya. Zulkarnain berhujah berdasarkan kepada peruntukan-peruntukan dalam senarai-senarai tersebut, penyaluran wang persekutuan tidak melalui kerajaan negeri tetapi melalui agensi kerajaan persekutuan sendiri. Daripada segi perlembagaan, ianya bukanlah satu perkara yang menyalahi undang-undang.
Persekutuan berhak melantik pegawainya sendiri untuk menguruskan dana persekutuan. Ini sama seperti penyaluran dana persekutuan yang lain seperti kepada hospital, polis, bomba dan lain-lain. Hanya pada kali ini ianya berkaitan dengan wang banjir, ujar beliau. Merujuk kepada isu ini, Zulkarnain menghuraikan persoalan sama ada kerajaan negeri berhak untuk mendapat bantuan banjir. Katanya jadual ke-10 perlembagaan tidak menyatakan bahawa negeri berhak mendapat bantuan banjir. Begitu juga jika dilihat dalam senarai negeri, jadual ke-9 perlembagaan juga tidak menyatakan bahawa negeri berhak mendapat bantuan banjir. Mungkin yang paling dekat adalah berkaitan kebajikan sosial yang berada dalam senarai bersama, iaitu jadual ke-9. Jika berada dalam senarai bersama, maka masing-masing mempunyai bidang kuasa terhadap hal itu untuk membuat undang-undang berkaitan. Bagaimanapun, Zulkarnain menegaskan kerajaan persekutuan boleh memberikan wang banjir itu kepada kerajaan negeri untuk dibahagikan kepada rakyat. Menerusi budi bicara persekutuan, sama ada ingin membahagikan mengikut sistem birokrasi negeri atau persekutuan. Negeri tidak mempunyai hak untuk menuntut perkara itu kerana tiada dalam mana-mana peruntukan undang-undang supaya ianya diserahkan kepada negeri. Malah difahamkan juga bahawa amalan ini juga dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional semasa mereka memerintah selepas langkah tebuk atap dibuat. Pokoknya, kerajaan persekutuan berhak menentukan kaedah manakah yang sesuai asalkan rakyat menerima bantuan itu dengan telus, tegasnya. Zulkarnain turut menekankan pentingnya keperluan kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan diperbaiki dari semasa ke semasa. Hubungan yang tegang antara negeri dan persekutuan akan menyebabkan rakyat menderita kerana pertikaian yang tidak berkesudahan. Tindakan perang politik yang keterlaluan antara Menteri Besar dan Perdana Menteri akan menyebabkan kerugian kepada kedua-dua pihak. Pihak negeri juga patut sedar bahawa kedudukan kewangan adalah bias kepada persekutuan. Tindakan untuk menjauhkan diri daripada Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri hanya akan memburukkan hubungan antara negeri dan persekutuan, bidasnya. Zulkarnain mengakhiri hujahnya dengan mengingatkan bahawa dalam sistem perlembagaan persekutuan telah ditetapkan persekutuan akan mengutip sebahagian besar cukai dan menggubal undang-undang. Namun, persekutuan tidak mempunyai tanah dan rakyat kerana mereka tinggal di tanah kepunyaan negeri. Jika negeri itu tidak makmur, maka cukai tidak dapat dikutip oleh persekutuan. Pada masa yang sama, persekutuan perlu berbelanja untuk kepentingan negeri kerana rakyat berada di tanah negeri. Diharapkan bahawa hubungan negeri dan persekutuan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan semangat federalisme yang digariskan dalam perlembagaan. Jom Channel ingin menambah, sebarang bantuan untuk bencana alam tidak dipolitikkan. Dalam dunia yang berhadapan dengan perubahan iklim yang tidak menentu ini, kita tidak tahu di mana badai akan menyerang, di mana angin akan menerjang, di mana bukit akan tumbang. Marilah kita sama-sama menghayati doa Nabi Syuaib alaihissalam yang memohon penghakiman dan kelapangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 89. Maksudnya, wahai Tuhan kami, hukumkanlah antara kami dan kaum kami dengan kebenaran, yakni keadilan, kerana Engkau jualah sebaik-baik hakim. Perangilah sikap ego dan kebencian yang melampau kepada mana-mana kumpulan demi kebajikan rakyat yang memerlukan pembelaan.